Kadang-kadang kita ni masyarakat kita ni dia pantang tengok anak dara tua. Dia pantang tengok orang tak ada jodoh. Akhirnya dia mempengaruhi mak bapak. Bila dah mempengaruhi mak bapak, adik-beradik dan mempengaruhi perempuan tu sendiri, pada masa itu dia jual borong. Apa makna jual borong? Siapa datang pun aku terima. Saya dah sebut pada ustazah dulu, kalau saya nak ceramah ke tiba-tiba hujan. Tadi saya berhenti dekat Aniar apa tadi kan, lepas je ada seremban apa tadi kan, hujan lebat, nak masuk dekat tu sini pun hujan lebat. Okey, lebatnya hujan ni, saya kata jom kita baca doa yang saya ajar pada ustazah itu. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya Allah, bagilah cuaca elok untuk kami ya Allah. Tak pernah aku datang tempat ni, nak datang nak tengok macam mana tempat ustazah ni. Alhamdulillah. Jadi amalkan doa ni. Selalu doa, mudah-mudahan bila kita amalkan zikir ni, kemudian kita doa hajat kita, insya-Allah Allah Taala makbulkan. Ya, doa-doa ni tuan-tuan yang saya hormati. Baik. Terus kita pergi pada soalan ustaz tadi. Macam mana ustaz kami yang tak ada jodoh? Tu kalau dah jodoh, kalau tak ada jodoh? Buat tajuk kalau tak ada jodoh. Jarang kita buat tajuk kalau tak ada jodoh. Kalau tak ada jodoh pun relax lah. Pun masalah ke tak kahwin? Tak ada masalah. Masalah ke tak ada anak? Tak ada masalah. Habis tu, yang masalahnya bila awak menganggap ianya masalah. Bila kita anggap dia ada masalah, maka bermasalahlah dia. Saya ada satu perempuan, dia tak kahwin. Kerja bank. Datang orang kata, ustaz saya nak minang perempuan ni, boleh ustaz wakilkan? Saya ni wakilkan ustaz minang dia. Saya kata setakat tanya boleh lah. Dia kata, ustaz saya dulu kerja bank. Kakak saya dengan abang saya 6 orang. Mak saya dengan bapak saya dah tua di kampung. Sakit dah tua, dah uzur. Jadi tak ada siapa nak bela mak ayah. Jadi saya ambil keputusan, saya berhenti kerja. Saya nak jaga mak dan ayah saya. Saya sanggup berhenti kerja. Dan abang-abang 6 orang pula bagi seorang 500 kepada dia sebagai upah jaga mak. Jadi dia dapat 3,000 sebulan. Sama gaji dekat bank dia. Sama je ustaz. Lepas tu kau tak nak kahwin? Tak nak. Nanti kalau saya kahwin, siapa nak jaga mak dan ayah saya? Sebab saya kena ikut suami saya. Sampai mati mak bapak dia tuan-tuan, dia tak kahwin. Sampai dia mati dia tak kahwin. Tahun lepas dia meninggal tuan-tuan. Tak kahwin dia. Adakah dia tak dapat pahala? Apa pula tak dapat? Dia bela mak dia. Sebab tu makcik-makcik kalau tengok anak dara kita tak kahwin, relax lah. Kalau dia kahwin makcik, dengan makcik dia tinggal. Sebabnya dia kahwin orang Afrika, tak nampak dah makcik oi. Oh dah ke Mozambik pergi dia. Jadi kadang-kadang kita ni susah hati sangat. Kadang-kadang sampai kita tak redha dengan ketentuan Tuhan. Allah Ta'ala dia ganti pahala macam tu, kok sini pula. Pahala macam ni, orang ni kok sini pula. Masing-masing mengikut cara masing-masing. Masing-masing mengikut rezeki masing-masing. Yang kita nak duduk kenen orang tak kahwin tu buat apa? Itulah kau milih. Bukan tak ada orang Minang kau. Ada kau milih. Itu kan kau nak darah tu sekarang ni. Jawab dekat makcik tu. Makcik, sebenarnya yang Minang saya suami makcik. Tapi saya tolak. Dengan sebab itu dia ambil makcik. Kalau lah saya terima tu makcik je, dia nak darah tua pula. Dia orang tu entah. Kadang-kadang kita ni masyarakat kita ni dia pantang tengok anak dara tua. Dia pantang tengok orang tak ada jodoh. Akhirnya dia mempengaruhi mak bapak. Bila dah mempengaruhi mak bapak, adik-beradik dan mempengaruhi perempuan tu sendiri, pada masa itu dia jual borong. Apa makna jual borong? Siapa datang pun aku terima. Siapa datang minang anakku pun aku terima. Dia tu kutu ke, dia tu kutu pekan ke, dia tu orang baik ke, janji anakku kahwin. Sebab nak dapat title isteri tu. Kan dah jadi risiko tu. Tuhan nak pelihara anak kau tu elok-elok, tiba-tiba kau yang membuka pintu. Walaupun umur dia 45 tak kahwin, orang Minang dia, tetap kau kena tengok agama orang yang Minang tu.
Kadang-kadang jual borong je. Macam mana bang? Boleh ke ambil $1 tu? Macam mata dah lah. Video tu tak tahulah bang, saya tengok dengan isteri dia dulu dia sepak terajang je bang. Itu yang dulu. Harap-harap lepas ni kita doa lah dia dapat kecil manis. Biar dia potong kaki dia. Anda faham tak faham tak? Ini penyakit kita. Nilai kita. Walaupun saya tua, tapi saya tetap memilih yang bersuamikan, yang bersuamikan saya ni, beristerikan saya ni ialah orang yang beragama. Tetap tak ada. Cuma tuan-tuan kena ingat, Allah Ta'ala ni dia nak bagi pahala syurga pada kita ni ikut kondisi masing-masing. Saya ada pahala saya mengajar orang, datang pada Ipoh mengajar orang, lagi besok saya nak pergi KL pula. Tuan-tuan yang saya hormati, masing-masing mengikut cara masing-masing lah. Akak berdua ni kerja dia dapat pahala dengan ambil gambar. Tiap-tiap kali orang tengok video ni, mereka berdua dapat pahala. Banyak pahala. Beratus ribu yang tengok, juta yang tengok. Berapa banyak pahala dia orang dapat. Sebab tu dia orang tak sembahyang Zuhur. Kamu tak sembahyang non? Pahala orang dengan ceramah beramai tu dia. Aku support kamu kan. Sembahyang kena buat lah. Yang ini pahala nak dapat. Jangan kak tak sembahyang pula bila dengar ustazah semua kata siapa-siapa yang mati anak kecil tu akan tunggu depan pintu syurga. Akan masuk dengan mak dia dalam syurga kalau kita redha dan sabar anak kecil meninggal dunia. Tak sembahyang opah tu. Opah sejak anak opah meninggal sampai sekarang opah tak sembahyang. Eloklah opah. Anak opah nunggu syurga, opah ke neraka. Masing-masing jalan masing-masing. Allah ni Maha Adil. Jadi jangan kita nak jadi yang tu, nak jadi yang tidak. Kamu jadi kamu. Apa jadi kamu tu apa Ustaz? Ada suami makcik? Ada. Jaga suami. Jaga suami. Daripada suami tu tadi Ustazah sebut dah, gudang pahala. Ni Ramadan ni gudang pahala lah. Terus duduk merungut. Sebab tu Nabi kata orang perempuan ni nanti masuk syurga mana-mana pintu yang dia nak masuk. Jaga sembahyang. Memang orang perempuan paling kuat jaga sembahyang. Al-Baqarah 110. Wa aqimus salat wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Allah bagi pahala, jangan takut. Orang perempuan lah yang paling hebat dalam sembahyang. Walaupun bertelekung boleh sembahyang. Bayangkan tuan-tuan, Ustaz Kazim bertelekung. Berstokin, bertelekung kalah kami tak boleh buat. Tapi akak-akak boleh buat. Pergi umrah 24 jam bertelekung. Beli kurma pun bertelekung. Melawat unta pun bertelekung. Hebat orang ni. Orang perempuan yang paling kuat sembahyang dia. Awal-awal sembahyang orang perempuan. Tarawih 20 rakaat selesai. Laki 8 calik but. Tapi akak-akak 20 boleh buat, balik rumah boleh basuh pinggan lagi. Allahu Akbar. Yang kedua, Nabi kata apa? Berpuasa Ramadan. Akak-akak ni puasa Ramadan menang kalah kami. Kita duk nampak mak kita. Aku ni bila datang puasa aku ingat arwah mak aku. Kenapa tak ingat isteri sekarang depan mata? Tak salah ingat arwah mak, tapi kamu tak ingat isteri kamu. Cuba tengok isteri kamu lepas daripada sahur buat apa? Pukul 5 pagi dah tumbuk sambal dah. Bergegar, bukan bergegar tiang aras, bergegar rumah flat tu. Nak buat nasi goreng pam. Pukul 5 suami tidur lagi. 5 kali kejut sambil duduk masak. Bang, bangun. Yang bangun jiran. Berkat daripada panggilan isteri kita tu. Bangun jiran tu. Suami tetap tak bangun. Lagi 10 minit, 15 minit baru bangun. Itu pun duduk atas pucuk katil. Dah pesan jangan kejut. Nampak tak? Itu ke dapur. Bila ke dapur tu, anak-anak di meja makan tu semua begini. Mak tengoklah ayah. Rupanya kain pelekat dia berselimpang ni untuk jalan. La ilaha illallah, betuahnya bapak ni. Bila si suami nak kenang jasa isteri ni? Bila isteri tak ada. Baru dia tahu. Bila isteri meninggal tu, baru dia tahu sunyinya hidup tanpa isteri.
Tak seronok hidup tanpa isteri, baru dia tahu. Masa hidup kau tak peduli dengan dia, tak pernah nak bantu dia, tak pernah nak tolong dia. Bila tak ada seorang isteri, bila tak ada seorang mak, baru kita tahu. Datang saja Ramadan, datang saja Aidilfitri, tak semeriah dulu. Waktu ini baru datang kenangan. Nasib baik adanya Ramadan. Ada kenangan kita 10 malam terakhir buat kuih dengan mak. Sekarang mak dah tak ada. Apa yang kita boleh buat? Tak ada apa, tuan. Tak seronok nak balik kampung di Perak pun tak seronok lah. Rayalah dekat Seremban ni. Sebab tak ada tarikan utama. Begitulah kita dengan suami kita, isteri kita. Tarikan dia suami kita, isteri kita. Sebab itu ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia suami. Jaga suami elok-elok. Jaga dia elok-elok. Jangan jadi derhaka. Bagi satu isteri, jadikan seorang isteri yang tak menjemungkan. Ini asyik suami balik yang pening kepala lah bang, tak tahu. Aku pening kepala, aku balik rumah kau pun pening juga. Cubalah akak-akak jadi satu isteri yang menyeronokkan. Ini bila suami duduk atas sofa, atas kursi tu, abang dah minum ke? Kenapa itu yang disoal? Bawa je lah minuman. Jangan tanya abang nak minum apa. Lagi malang suami tu, abang dah minum kan? Lagi malang. Apa salahnya banca terus? Bawa je. Sampai je suami letak terus. Abang, bila abang nak balik kan, saya campurkan Milo, campur dengan Nescafe, campur dengan Koko. Atau apa nama tak tahulah, Milo, Mosko ke benda ke. Untuk abang je bang. Ini tuan-tuan menyeronokkan. Ini tidak. Asal jumpa, sakit, letih, cerita pasal mak, cerita pasal bapak bergaduh, cerita pasal jiran, kucing jiran kena kejar dengan anjing. Benda tu tak payah. Aku layan suami aku. Tak payah duk masuk benda yang tak faedah dalam rumah kita. Ni jodoh aku jaga elok-elok. Serupalah abang-abang oi. Masalah di luar tu tutup buku. Dia mengadap isteri, bagi isteri tu suka. Ini 24 jam handphone. Hak sebelah ni tengah makan pun duk nyembang lagi, duk tengok TikTok lagi. Oh no. Oh benda kau. Ubah. Aku layan isteri aku sebab Allah bagi aku suami, Allah bagi aku isteri, aku nak dapat pahala yang banyak. Allah yang bagi jodoh daripada aku nak jaga elok-elok. Jaga elok-elok macam mana Khadijah jaga Rasulullah. Cantiknya. Nombor 2, akak di sini siapa? Saya tak ada suami ustaz. Mana pergi? Cerai. Anak ada 5 kan? Mana suami akak? Meninggal. Tak kahwin lain? Tak. Berapa lama dah? 40 tahun. Sakit apa? Aksiden. Adakah kita susah hati jadi janda? Kadang-kadang kita bila jadi janda ni jadi malu. Yang jawab tak tu tak jadi janda lagi. Tak, dia pemini orang kan, sibuk menjawab tak. Adakah kita jadi malu dengan sebab kita jadi janda? Tak adalah. Orang je cakap, kalaulah dia jaga laki dia baik, takkan laki dia tinggalkan dia. Orang cakap, engkau pun ada risiko suami tinggalkan kau. Sekarang belum tinggal, mungkin awak coming soon. Next awak pula. Jangan cakap pada orang, dah jodoh tak ada. Bila jodoh tak ada, nak cakap apa? Kita dah usaha nak selamatkan rumah tangga, jodoh tak ada, apa nak buat? Kita bukan tak sayang pada dia, sayang ustaz, tapi jodoh ustaz tak ada. Kenapa? Mak dia suruh dia ceraikan saya, bapak dia pun suruh saya cerai. Saya pun tak boleh bang, cerailah bang. Saya balik rumah awak pun saya pun tak selesa. Mak awak tu semacam je tengok saya. Bapak awak langsung tak makan masakan saya. Terasa abang tahu. Saya tengok Kak Long bila balik mak jamu Milo. Saya kalau balik mak jamu harimau cari apa? Teh cari harimau je kata dia. Saya terasa tau. Kalau gitu cerai lah. Ada kes macam itu.
Dia kata ayah dia kata cerai, dia cerai. Lepas ayah dia mati, dia kahwin balik. Oh, dahsyat tuan-tuan cinta dia. Dua-dua tak kahwin lepas bercerai. Lepas ayah dia mati, rujuk balik. Kahwin semula tuan-tuan. Bahagialah hidup. Buatnya ayah dia bangkit pada kubur. Melawat lah. Mampus pula duduk orang tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham tuan-tuan. Jadi susah kita jadi janda. Nak tanggung anak. Nak jaga orang anak. Besarnya pengorbanan mak ni untuk anak ni. Orang kampung, pejabat, macam-macam perli. Kalau janda tu pakai cantik sikit, oi jaga oi laki korang. Dia tak tengok janda tu, dia tengok abang lain. Oi jaga oi. Kadang-kadang kita pergi kenuri, orang bisik. Tu pakai cantik tu ada nang orang apa tu. Jahat betul mulut. Itu mulut orang perempuan. Mulut orang lelaki lain pula. Boleh tak? Boleh ke tak? Itu mulut lelaki pula. Lagi jahat tuan-tuan. Boleh Mat? Boleh ke? Boleh. Boleh apa? Boleh gagah kata dia. Allah tuan-tuan, oi kadang-kadang orang hina kita, orang kutuk kita. Kita ni tak pernah nyusah ke orang, nega rezeki cari, nega apa menega untuk anak sekolah. Adakah susah? Tak. Ada satu perempuan, suami tak ada. Suami tak ada, orang hina dia, orang kutuk dia. Nama perempuan tu ialah Maryam, mak Nabi Isa. Tak ada suami, tapi dia baik. Allah letakkan dia dalam syurga. Dia kalau tuan-tuan nak supaya kita ni masuk syurga, jadikan Maryam tu sumber inspirasi kita. Aku janda, aku nak jadi macam dia. Tuan-tuan, di sini ada anak dara tak kahwin ni. 2 hari lepas saya jumpa 2 anak dara. Saya jumpa orang saja tuan. Orang jantan jangan jumpa, orang perempuan jumpa. Dia kata, Ustaz, umur saya 25 tahun. Masalah, Ustaz boleh carikan jodoh untuk saya hak baik-baik sikit. Saya kata ada. Orang mana Ustaz? Saya. Tuan-tuan yang saya hormati, itu anak dara zaman sekarang. Dia berani bercakap. Berani tuan-tuan. Kita nak takut. Oh, kita nak seriau tuan-tuan. Oh, Zati. Sebab tu IC saya isteri pegang. Ada betul stek dalam tuan-tuan. Tuan-tuan, kita jadi anak dara ni kadang-kadang terasa dengan kak yang dah kahwin. Cuba tengok ni, hari raya nanti akak balik, kak ngah balik, semua bawa lelaki, bawa anak-anak. Ada dia orang ke dapur. Yang ke dapur anak dara basuh pinggan sambil menangis tu. Kita je basuh, kakak tak basuh. Kakak engkau tu dah kahwin. Kalau gitu kita pun nak kahwin lah. Nampak tu, punya malas basuh pinggan tuan-tuan, sanggup kahwin lagi. Basuh pinggan, masak, anak dara kena buat. Yang kakak tu pegang baby umur 6 bulan. Kakak tak buat pun. Dia tu jaga anak dia kan kuat menangis. Padahal tak menangis pun anak tu. Kak yang berjubit bagi menangis tuan. Anak dara ni kena ikut cakap mak, taat dengan mak. Nak pergi mana pun kena beritahu mak. Sabar. Bukankah ada satu anak dara yang sangat hebat, yang jaga bapak dia? Nama dia ialah Siti Fatimah, anak Rasulullah. Aku nak jadi macam Siti Fatimah. Seronok sangat jadi anak yang taat pada mak bapak. Allah bagi syurga. Ni akak-akak depan saya ni bukan semua bahagia, berselindung di sebalik emas. Itu adanya faedah emas tu. Oh, banyak kegunaan emas. Pertama, melindungi diri daripada makan. Dengar ceramah, kalau tak ada emas susah nak makan, payah. Sekarang senang, asal ustazah ke sana je ngak dia masuk. Ngap. Bukannya nampak. Oh, saya mengajar orang perempuan ni macam-macam tuan. Kadang dia makan, kadang dia makan ubat, dia kencing manis. Kena makan gula-gula, ngap kena makan. Yang paling saya takut kalau saya mengajar orang perempuan duduk bersila macam ni, bersimpuh ni. Saya suka kalau duduk atas kursi, bersimpuh ni bahaya tuan. Kadang-kadang dia lengah, dia nak ubah bersila tu, dia angkat kain sebelah je. Hak atas dia angkat ubah pula dah. Allah. Tak tengok rasa membazir pula tuan.
Jadi akak-akak yang mana nak ubah duduk sila lengoh ni 2 jam ni, angkat kedua-dua kain atas dan bawah. Jangan duk angkat atas ya. Hak bawah dia tak perasan, dia duk gelak tuan. Ini pun nama dia huara nama dia. Jadi pastikan pakai seluar panjang di dalam tu. Kalau nak duk buah pun. Lagi selesa buah atas kursi senang. Selesai masalah tuan. Jadi kita ni jadi isteri bukan semua bahagia. Aku harapkan bahagia, rupanya sengsara. Apa jadi? Jadi macam ustazah cakap tadi. Disepak, diterajang, dipukul. Sabar. Ada jalan penyelesaian. Suami akak ni jahat ustaz. Dia tumbuk saya ustaz. Mana jahat, suami akak ke Firaun? Khabar Firaun ke suami akak? Firaun lagi jahat. Sampai mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Sampai dia mengaku Tuhan. Tapi isteri dia sangat baik. Nama dia Asia. Allah bagi syurga pada Asia. Suami kita bukan nama Firaun. Suami kita nama Fir. Aun tak ada. Jadi harap sabarlah. Settle elok masalah. Nama suami apa? Fir dia. Tambah Aun sikit belakang tu. Saya nak cakap pada tuan-tuan, sama ada tuan-tuan ini bersuami, beristeri ataupun bujang, masing-masing jalan untuk masuk syurga terbuka luas. Jadi jangan kita cakap engkau dapat pahala banyak lah, engkau dapat pahala anak beranak saja pun 10 orang. Banyak pahala engkau, aku tak ada lagi. Akak cari pahala, cara tak ada anak. Jadi sukarelawan, sahabat amal ke. Dah tak ada anak. Daftar ke Ustazah Asma ni. Kita nak masuk sukarelawan. Kami tak ada anak dah pencen. Apa-apa kerja boleh lah. Setakat ngangkat keropok apa semua boleh kata dia. Okey, saya boleh buat kata dia. Apa salah? Pergi masjid dua-dua orang. Suami isteri pukul 8.30 pergi masjid. Yang isteri vacuum kapet, suami vacuum kapet, isteri pula bersihkan telekung, bersihkan tandas, bersih. Pasal apa? Pasal tak ada anak. Kami tiap-tiap hari i'tikaf di masjid. Tiap-tiap hari kami puasa ustaz. Bukan kata selang-selang lah. Tiap-tiap hari melainkan hari raya ya ustaz. Tu dia. Kami jadi sukarelawan. Kami buat kerja ustaz. Kan bagus. Masing-masing Allah Ta'ala bagi. Kalau lah ada anak tuan-tuan, kita tak buat kerja tu. Akak-akak ni ada anak 8. Ada akak-akak pergi surau masjid, bersihkan kapet, vacuum kapet. Tak. Pasal apa? Pasal sibuk jaga cucu lah. Makin tak sempat. Tapi kita dengan sebab tak ada anak tu, Allah buka jalan yang lain. Maka jalan-jalan tu lah yang perlu dicari. Terokailah jalan tu. Jadi masing-masing ada jalan untuk masuk syurga. Tuan-tuan sekarang berada di jalan mana? Pertahankan jalan tu elok-elok. Mudah-mudahan. Habis tu ustaz, saya berniaga je ustaz. Habis tu peniaga tak boleh masuk syurga. Berapa banyak ayat dalam Quran tentang peniaga akan dihidupkan, dibangkitkan di hari kiamat dengan para nabi. Engkau tak baca ayat Quran? Jadilah peniaga yang adil, yang betul, yang jujur. Semua ada jalan untuk masuk syurga. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jangan kecewa kalau tuan-tuan tak ada jodoh. Dan jangan kecewa kalau jodoh berakhir. Ada pelajar saya tuan-tuan, dia jodoh dia habis 26 tahun. Umur dia, anak 3-4 orang. Dan dia kahwin balik selepas 40 tahun. Selepas 40 tahun baru dia terbuka pintu hati nak kahwin. Umur dah 66 tahun. Saya tanya dekat dia, yang akak dulu waktu umur 27-28 apa saya tak kahwin? Waktu itu akak nak jaga anak-anak akak je. Akak takut nanti bila dapat suami-suami akak tu, apa dia buat kepada anak-anak akak. Akak takut bila akak yang bela dia. Ini pengaruh televisyen. Pengaruh televisyen, asyik pak tiri jahat, asyik mak tiri jahat. Saya pun dapat pak tiri. Pak tiri saya tak pernah cubit saya. Bapak tiri saya tak pernah cubit perut saya. Tapi pasal dalam drama tu, jahat pak tiri, rogol anak, semua orang takut dengan pak tiri. Mak tiri ni pasal Normadiah yang berlakon jahat, semua orang takut jadi mak tiri Normadiah. Ini penyakit dia tuan-tuan. Penyakit kita hari ni, tak ada satu benda yang membantu kita jadi baik. Dulu ada juga lagu yang menjadikan kita ni bila dengar tu jadi baik.
lagu ibu, sayang pada ibu. Sekarang mana ada lagu ibu? Ustaz nyanyi, Ustaz. Duk sibuk hari ibu je. Lagu ibu tak ada. Dia hari-hari dengar lagu. Dalam hujan tadi saya dengar lagu tu. Nak pulang. Nak pulang. Nak pulang. Pulang apa engkau? Apa kejadah lagu ni? Pulang, nak pulang. Pulang apa? Lain kalau lagu zaman dulu. Lagu zaman nak pulang apa nak pulang. Dah pulang untuk korang-korang. Tu cerita apa nama Tok Dukun, tunang Tok Dukun kan. Tak pulang, nak pulang, dah pulang tu congang-congang kata dia. Itu lain. Yang ini dah ulang itu je. Nak pulang. Itu boleh masuk lagu gila. Apa bedah? Berbeza dengan lagu dulu, cerita mak saja. Dia menjadikan kita seronok bila dengar lagu mak aja. Nak balik kampung jadi ingat pada mak, rindu pada mak. Sekarang ni nak datang Ramadan ni, duk ulang lagu lama. Lagu baru tak ada Ramadan. Sebaik ada lagu lama. Terdengar indah suara menawan irama gersik getaran iman, membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Mendengar Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Indah jelita menawan hati, lidah berkata Allahu Rabbi. Lagu Ramadan kita dengar seronok. Masalah sekarang tak ada tuan-tuan. Lagu suami tak ada, lagu isteri tak ada, contoh pun tak ada. Lagu-lagu sekarang bila anak-anak kita nak jadi baik? Saya cakap pada tuan-tuan makcik tadi, selepas 40 tahun baru jumpa jodoh. Nak balik. Datang jumpa saya, tolong cari jodoh untuk saya ustaz. Saya kata nanti saya carikan. Abang-abang kalau nak angkat tangan macam saya. Selepas 40 tahun baru buka pintu hati. Subhanallah. Ada yang datang direct 63 tahun. Saya dah jumpa dah ustaz yang boleh bimbing saya. Cantik makcik. Orang mana tu makcik? Ustaz lah. Astaghfirullahalazim. Menyandar ke terusi serentak. Bukan kata anak dara yang advance sampai sekarang ni. Orang tua pun berani kan. Direct kata. Kak 20 tahun lebih kak. Ustaz 20 tahun cuma angka ustaz. 20 tahun. Dia betul kak. Saya baru 40 lebih kak. Kak dah 60 lebih kak. Ustaz, saya boleh terima ustaz walaupun ustaz jauh umur pada saya muda. Saya cakap memang kak boleh terima, yang tak boleh terima saya kak. Aduh, fikir banyak kali tuan. Tapi kalau 24 saya fikirkan tuan. Main 63, 64 dia awal-awal reject lu tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, jangan takut untuk cari jodoh hak nombor 2. Hak lepas-lepas tu sudah tutup buku. Saya jumpa ada nyanyi tuan-tuan, dia bercerai dengan isteri dia nombor 1. Dia menikah 2, ni yang kali kedua, bercerai nombor 2, balik-balik dengan isteri pertama dia. Baru minggu lepas saya jumpa dia. Duk elok aja berjalan. Bahagia elok aja. Kadang-kadang tuan-tuan, selepas berlaku perceraian, kita akan dapat yang lebih baik daripada yang pertama. Sungguh tuan-tuan, jangan takut untuk cari lain. Dah sungguh lah. Maksud saya janda lah kan. Duda lah. Ustaz jangan buat ustaz. Ni dah bagus lah. Ustaz dengar tu tegak tu. Ayolah kata dia. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang orang takut dia tak nak. Sebab saya cakap apa? Sebab akak-akak perempuan. Banyak kes saya jumpa, dia rasa dia tak perlu kahwin lain. Dia boleh jaga anak-anak dia. Dia rasa ayah, dia boleh jadi bapa. Dia boleh jadi mak, dia boleh jadi ibu dalam masa yang sama. Tuan-tuan, anak-anak ni dia perlukan juga si lelaki. Banyak kes yang saya jumpa tuan-tuan, banyak, bukan semua, yang mana anak-anak tadi tak hormat mak dia, tak takut pada mak dia, sebab tidak ada jantan dalam rumah dia. Jadi kena ada juga orang laki-laki. Nah, sebab tu tak salah akak-akak minang orang. Tapi bukan akak pergi minang melalui ustazah.
Bukan pergi minang direct. Ustaz, saya nak minang ustaz untuk saya. Salah. Dolar aku nak minang kau. Salah. Ustazah, kalau ada jodoh tu carilah untuk saya. Itu maksud dia. Ustaz, kalau ada yang baik tu recommend lah untuk saya ustaz. Itu bukan pergi minang buat tepak syirik. Saya nak minang je dolar. Menang je dolar tu. InsyaAllah kadang-kadang tuan-tuan Allah bagi lebih baik daripada itu. Saya bagi satu contoh. Benda yang tak diduga. Dia ada 2-30 tahun kahwin tuan-tuan, janda. Dia nak kahwin baru. Orang kutuk dia. Datang orang jumpa saya. Dia kata, ustaz, cuba nasihat orang tua tu sikit. Dah tua-tua nak kahwin, nak buat apa? Saya cakap, biarlah dia orang kahwin. Tahulah dia nak buat apa. Yang makcik duk menung saya pun, apa nak buat orang tua tu malam-malam nak buat apa? Tahulah demo nak buat apa. Nyibuk tanya. Tuan-tuan, bila dia kahwin 2 tahun, hidup dia susah, dia kahwin 2 tahun. Lepas dia tahu suami yang baru dia meninggal, suami bagi rumah kat dia, suami bagi kereta dekat dia, suami bagi dekat dia duit 300,000 sebelum mati. Lepas tu suami meninggal. Sekarang kereta ada, rumah ada, duit pun ada. Daripada susah. Benda yang pelik-pelik tu. Sebab itu takut. Dan janganlah pandang buruk. Ada setengah orang tutup pintu hati. Jangan kau sebut kahwin dengan aku. Aku tak suka kahwin-kahwin lagi. Cukuplah. Pantang aku. Tak. Hidup manusia ni lumrah. Dia tetap nak berkawan. Ulang balik. Kita ni fitrah manusia apa? Nak berkawan. Ni malam-malam. Duk seorang-seorang ni memang boleh. Tapi nak nyembang dengan siapa? Itu yang nyembang dengan tompok. Tompok! Mai kat mama mah. Tompok pun heran. Bila masa aku anak engkau? Pasal kita sunyi. Wallah.